Salam sejahtera pelajar. Saya Zulkartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak sambung bahagian yang kelima, iaitu dalam bab yang kelima sumber manusia dalam pengajian perniagaan STPM Penggal 1. So, apa yang cikgu nak bincang hari ini adalah berkaitan dengan pengambilan sumber manusia dalam aspek pemilihan dan penawaran kerja. Dalam bahagian sebelum ni kita ada bincang tentang kaedah, kaedah penentuan keperluan sumber manusia dan juga berkaitan dengan kaedah merekrut. Jadi yang ni kita akan bincang pemilihan dan penawaran kerja. So aspek pemilihan ni dia merangkumi 4 perkara, iaitu borang permohonan, semakan rujukan, temuduga dan ujian. Ini fakta khusus ya. Lepas tu bahagian yang kedua ialah berkaitan dengan penawaran kerja. Berkaitan dengan pemilihan. Pemilihan ni berkaitan dengan proses menilai dan memilih calon yang paling sesuai untuk isi jawatan kosong dalam syarikat kita. First kita kena menilai, adakah dia memang layak. Kita tengok borang dia, kita interview dia, kita suruh dia ambil ujian. Kita evaluate dia, adakah dia orang yang paling sesuai. Lepas tu, you have to choose the best one lah yang boleh isi jawatan kosong. So, pemilihan ni aspek yang sangat penting. Ada 4 langkah dalam proses pemilihan. Yang pertama ialah application form atau borang permohonan. So, mereka yang berminat, first thing, kita minta dia isi borang permohonan. So dia kena sertakan resume dan juga salinan sijil-sijil kelayakan, kursus yang dihadiri, kurikulum dan sebagainya. So kenapa kita minta dia isi borang permohonan? Sebab dengan mengisi borang ni kita akan dapat maklumat asas pemohon. Kelayakan dia apa, umur dia berapa, dah kahwin ke belum, tinggal di mana, ketinggian berapa, berat badan, rupa wajah dia macam mana. Kamu akan dapat maklumat asas. Dengan ni kita boleh buat sedikit perbandingan. Perbandingan adakah dia layak atau tidak. Kalau layak, kita gunakan untuk peringkat berikutnya. Kalau tak layak, kita tapis, buang. So borang permohonan ni adalah peringkat pertama untuk menapis calon untuk peringkat yang berikutnya. Kita juga boleh simpan borang permohonan ini untuk rujukan pada masa akan datang. Katakan ada kekosongan jawatan lain pada masa akan datang, boleh kontak orang ni, untuk sesi yang berikutnya. So boleh menjimatkan kos. Langkah yang kedua adalah semakan rujukan atau dipanggil referee. Biasanya kita minta calon menyediakan perujuk atau dipanggil referee. Referee ni mungkin pensyarah universiti, bekas majikan calon. Contohnya pengurus kamu ke, pengurus calon ni, pensyarah kamu dan sebagainya. Ini adalah semakan rujukan. Jadi, pihak majikan ni boleh hubungi perujuk untuk mengesahkan maklumat calon. Contohnya calon ni kata, saya sentiasa dipanggil untuk pensyarah untuk membentang atau membuat persembahan. Jadi kamu nak sahkan maklumat ni betul atau tidak, bolehlah call pensyarah. Mungkin calon ni kata, saya telah mendapat anugerah cemerlang di syarikat lama saya selama 3 tahun berturut-turut. Bolehlah kamu call ex-employer dia. Call ex-boss dia, tanya betul ke tidak. Dia kata dia dapat anugerah cemerlang 3 kali. Tanya confirm. Itu dipanggil perujuk. Biasa kita akan rujuk pensyarah, bekas majikan dan sebagainya. Sebab tu kita kena ada hubungan baik dengan pensyarah. Hubungan baik dengan bekas majikan. Ini akan bantu kita untuk mendapatkan kerja pada masa akan datang. Yang ketiga, interview atau temuduga. Temuduga ni merupakan proses bersemuka, face to face. Tujuannya adalah untuk bertukar maklumat, can exchange info antara wakil organisasi dengan calon yang mohon kerja. So kita boleh tukar maklumat atau untuk mendapatkan maklumat tambahan. So temuduga ni digunakan untuk menilai kemahiran komunikasi. Ada kalanya dalam borang permohonan dia kata, saya fasih bahasa Inggeris. Saya boleh menulis bahasa Inggeris dengan baik. Saya fasih bahasa Melayu, fasih bahasa Tamil, fasih bahasa Mandarin, fasih bahasa Perancis. Semua bahasa dia tahu. Tapi masa temuduga, tak mampu jawab pula. Jadi kita nak tahu calon ni betul ke tidak. Dia menipu ke tidak. Boleh menilai kemahiran. Penampilan diri. Gambar dalam borang permohonan sama tak dengan muka yang sebenarnya.
Ada kalanya kita gunakan pelbagai kaedah, okey, untuk menipu, okey. Boleh ubah rupa kita kan. Nampak tua tapi dalam gambar nampak muda pula, okey. So, yang ini kita boleh elak kalau kita mengadakan temuduga. Supaya kita boleh kenal pasti calon dalam situasi yang sebenar, okey. Personality dia macam mana. Perkara yang lain yang terdapat nilai melalui barang permohonan ni bolehlah kita gunakan temuduga, okey. Dan temuduga juga merupakan satu peluang untuk wakil organisasi atau calon kemukakan soalan tentang bidang tugas, ganjaran dan sebagainya. So, calon boleh tanya syarikat, berapa ganjaran yang kamu nak tawarkan? Okey, apa insentif yang saya dapat? Berapa hari saya bekerja? Jadi boleh tanya soalan. At the same time, wakil organisasi juga boleh tanya calon. Okey, bila you boleh mula bekerja? Okey, adakah lokasi rumah kamu dengan tempat ni dekat, jauh? Okey, ada masalah untuk pengangkutan? Jadi dua-dua pihak ni ada peluang untuk kemukakan soalan berkaitan dengan kerja yang dipohon. Okey. Yang keempat, ujian. Okey, ujian ni untuk mengukur kemahiran, pengetahuan atau keupayaan calon. Okey, test. Kita boleh buat ujian. Okey, ada banyak ujian. Ujian ni bergantung pada jenis pekerjaan. Okey, contohnya medical test, ujian kesihatan. Memeriksa tahap kesihatan calon. Okey, adakah dia sihat tubuh badan dia. Okey. Ujian simulasi. Simulation test ni untuk periksa keupayaan dalam situasi. Okey, adakah dia boleh menghadapi situasi. Contohnya, kita bagi contoh kalau kamu nak kerja dalam customer service. Kita bagi contoh seorang pelanggan yang biadab. Okey, seorang pelanggan yang marah. Macam mana kita handle situasi itu. Okey, itu simulasi. Menjawab panggilan telefon. Ini untuk call center. Kena tahu dia boleh jawab panggilan telefon dengan baik atau tidak. Jadi, boleh gunakan simulasi. Kecemasan dalam pesawat. Mereka yang nak bekerja sebagai pramugari, okey, katakan ada penumpang yang mabuk, penumpang yang ambil dadah menyebabkan dia tak boleh dikawal. So, apa tindakan kamu sebagai pramugari? Okey, kapal terbang nak terhempas, apa tindakan kamu? Semua ni dipanggil ujian simulasi. Okey, ujian keupayaan kognitif ni untuk mengukur kebolehan minda kita. Knowledge kita okey ke tak okey. Intellectual calon. Okey, adakah kita ni pintar atau tidak? So, contohnya kita boleh buat ujian IQ. SATS, SATS. Ada banyak ujian untuk mengukur attitude, okey, kognitif kita. Ujian personality, ukur ciri-ciri calon seperti boleh bekerjasama atau tidak, okey, pembuatan keputusan, sikap sombong atau peramah, itu berkaitan dengan personality. Sebagai pelajar tingkatan 6, kamu dah ambil ujian inventory kemahiran kan? Okey, ujian inventory kerjaya, Okey, inventory kerjaya ni mengukur sikap kita. Apa minat kita. Itu contoh ujian. Okey, ujian poligraf ni sesuai untuk jawatan yang melibatkan keselamatan. Contohnya kalau kamu nak kerja sebagai seorang pegawai custom, pegawai pencegahan rasuah, pegawai polis, biasa dia akan buat ujian poligraf. Okey, untuk mengukur kejujuran calon memberi maklumat. Okey. Ujian lain seperti ujian prestasi, ujian keupayaan fizikal dan sebagainya. Ingat dia, ujian mana kamu nak bagi ni bergantung pada jenis pekerjaan. Ada ujian yang tak sesuai untuk pekerjaan tertentu. Jadi kamu kena decide sebagai pengurus sumber manusia, apa ujian yang paling sesuai untuk calon kita. Okey. So, ini dah 4 ya. Okey, ada 4. Yang pertama, borang permohonan. Yang kedua, semakan rujukan. Yang ketiga, temuduga. Yang keempat, ujian. Settle proses pemilihan. Okey. Okey, kalau dah okey semua, kita offer kerja, penawaran kerja. Okey, so calon yang berjaya akan ditawarkan kerja mengikut syarat yang telah ditetapkan. Okey, jadi kita boleh hubungi calon yang berjaya dengan menggunakan surat rasmi. Kalau kamu nak lebih segera, boleh guna email. Lagi cepat, buat panggilan telefon. Ini cara untuk menghubungi bakal calon yang berjaya, yang akan dilantik. Okey. Dan dia ada jangka masa, dia kena terima tawaran dalam jangka masa. Kalau dia tak terima, kita kena offer kat yang lain. Jadi, bila kamu pilih calon ni, jangan pilih seorang saja. Jadi, kamu kena ada what they call reserve. Okay? Ada simpanan. So, pilih 2 atau 3 calon yang paling sesuai. The best one kita offer dulu. Kalau dia tak terima, kita bagi kepada second best. Okay? So, antara maklumat yang ada dalam surat tawaran ni ialah nama jawatan, tempoh percubaan. Okay? Ada syarikat tetapkan 6 bulan. Ada syarikat tetapkan 1 tahun.
your probation period dah. Jadi kalau tempoh percubaan ni prestasi kamu tak bagus, dia boleh buang kamu. Okey. Waktu kerja bila, okey, faedah apa yang kamu dapat, ganjaran kamu, gaji berapa, bila kamu boleh diberhentikan, umur pesaran berapa, semua akan dinyatakan dalam surat tawaran tersebut. Itu dipanggil penawaran kerja. Okey. Contoh soalan, nyatakan proses pemilihan. 4 langkah tadi. Okey, 4 langkah ya. Buaran permohonan, semakan rujukan, temu duga, ujian. Jadi kamu dapat 4 markah. Uraikan 3 langkah pertama. Explain apa dia buaran permohonan, apa dia semakan rujukan, apa dia temu duga. Okey. Uraikan 3 jenis ujian yang boleh dikendalikan oleh sebuah syarikat penerbangan untuk memilih calon yang layak. Ini kena kaitkan dengan syarikat penerbangan. Okey, contohnya ujian personality, okey, ujian simulasi, ujian kesihatan. Ini contoh ujian yang kita boleh buat. Okey. Itu saja untuk bahagian 5 ni. Harap apa yang saya sampaikan ni bantu kamu. Jadi ada sebarang kemuskilan, boleh kemukakan soalan. Jangan lupa subscribe, like dan share belajar. Bye.